Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini saya ingin membentangkan tentang kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPD. Ia merupakan showcase dan perkongsian pelajar anjuran Jabatan Ilmu Pendidikan dengan kerjasama JUKPBD ITG Kampus Pendidikan Teknik. Baiklah. Seterusnya, ini merupakan ahli kumpulan saya. Dia dapat 5 orang, iaitu yang pertama adalah Abdullah Nafisi Arman, yang kedua Nur Akilah binti Muhammad Kamal, yang ketiga Nurul Syahira Nia Adila binti Muhammad Nur Azmi, yang keempat Nurul Ainan Jiha binti Muhammad Ayub, dan saya Aida Syakina binti Muhammad Nur. Baiklah, perkongsian kami terbahagi kepada 3 bahagian. Okey, bahagian pertama adalah pengalaman, yang kedua adalah big idea, dan yang ketiga adalah konsep clarity. Okey, apakah itu pengalaman, apakah itu big idea, apakah itu konsep clarity? Okey, pertama sekali, bahagian pertama saya akan menerangkan tentang pengalaman. Okey, pengalaman ini ada 2. Yang pertama adalah kemahiran baru. Yang kedua adalah cabaran baru. Okey. Kemahiran baru yang pertama adalah menghasilkan satu kit yang pembelajar yang efektif bagi pelajar dengan menggunakan kit secara digital ataupun dengan sesuai dengan keadaan sekarang ini. Okey. Yang kedua adalah mengaplikasikan permainan dalam pembelajaran untuk menggalakkan murid mempraktikkan kecerdasan emosi dan menguruskan emosi dengan baik. Okey, bagaimana kita nak bagaimana kita nak mempraktikkan kecerdasan emosi tu? Okey. Dalam permainan, dalam satu kit pengajaran, kita haruslah dapat mengurus emosi murid dengan baik supaya mereka tidak bosan dan mereka sangat seronok dengan permainan pembelajaran yang dihasilkan. Okey, yang ketiga adalah memperoleh pengetahuan baru. Contoh, ada satu perkara yang mereka tidak faham, apabila dengan menggunakan kit pengajaran ini mereka dapat pengetahuan yang baru dalam permainan pembelajaran ini. Okey, yang kedua kedua adalah cabaran. Okey, yang cabaran pertama adalah pemilihan bahan. Okey, kita kena cabaran pemilihan bahan ini, kita kena fikir bagaimana bahan yang sesuai untuk kita gunakan. Okey, yang kedua kekalan masa. Kekalan masa ini amat sinonim dengan apa-apa permainan sekalipun. Jadi, kita kena bahagikan masa dengan baik dalam mengaplikasikan permainan dalam pembelajaran itu tersebut. Okey, yang ketiga, cara mengintegrasikan elemen-elemen yang telah dipelajari dalam satu kit pembelajaran. Okey, yang keempat adalah kerjasama antara ahli pasukan. Bagaimana dalam pasukan itu untuk mereka sentiasa bekerjasama dalam setiap permainan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan bagi kepada pembentang seterusnya. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada big idea. Big idea bagi kedua kursus ini ialah penggunaan kit persembahan dalam PDPC norma baharu. Okey, baiklah. Bagi tugasan PIMK 3052 SING dalam pendidikan, kami dikehendaki untuk melakukan satu kit pembelajaran yang digunakan ketika waktu PDPC. Manakala bagi tugasan EDUP 3033 murid dan pembelajaran, kami dikehendaki untuk merancang strategi atau kaedah pengajaran masa kini untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Jadi, berdasarkan penggabung jalinan antara dua kursus ini, kami
secara tidak langsung dapat menjimatkan masa dalam menghasilkan kit pembelajaran kami. Kerana kit pembelajaran kami yang kami lakukan boleh digunakan untuk tugasan EDUP dan juga tugasan PMK 3052. Okey, seterusnya. Seterusnya, berkaitan pengalaman pembelajaran. Okey, seperti mana yang kita tahu, the big idea kat sini ialah penggunaan kit persembahan dalam PDPC norma baru. Essential question dia ialah bagaimanakah penghasilan kit persembahan dan perancangan PDP membantu pengurusan emosi murid berdasarkan situasi semasa. Okey, berdasarkan the big idea dan essential question dia, kami telah menghasilkan satu kit permainan PDP yang menjadi seronok. Jadi nanti pada bahagian akhir kami akan tunjukkan kit yang telah kami hasilkan. Yang kedua ialah menyerap pengetahuan serta kemahiran. Kit itu dapat menyerap pengetahuan serta kemahiran murid. Dan yang ketiga, kit yang telah kami hasilkan itu mampu memudahkan murid untuk mengingat pembelajaran Jawi. Okey, kami telah menghasilkan kit pembelajaran Jawi. Okey. Okey, mari kita lihat apa yang dipelajari. Okey, yang pertama, dapat membentangkan perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan, strategi dan kaedah pengajaran masa kini. Okey, seterusnya, dapat mencadangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Dan di samping itu, dapat mempersembahkan aktiviti seni dalam pendidikan dengan menggunakan kit persembahan bagi pendidikan Islam di sekolah rendah. Okey, baiklah, seterusnya bagaimana nak belajar? Okey, bagaimana nak belajar ni menerangkan bagaimana kami mendapat idea untuk menghasilkan big idea yang kami ingin lakukan, di mana kami telah melalui sesi kuliah yang dijalankan. Okay, di mana bila sesi kuliah dijalankan, terdapatlah pelbagai perbincangan bersama rakan, dapatlah perbincangan bersama pensyarah. Jadi daripada perbincangan tersebut dapatlah kami mempelajari tentang emosi pelajar, tentang bagaimana kita nak tahu, nak menarik minat pelajar untuk belajar dari segi emosi dan sebagainya. Dan terdapat juga kami melakukan perbincangan bersama rakan pembelajaran. Daripada rakan pembelajaran tu dapatlah menambah ilmu pengetahuan kami dan kami dapat mempelajari sesuatu benda yang baru di dalam big idea dan penghasilan yang kami ingin lakukan. Okey, baiklah. Seterusnya, bagaimana kita ni tahu apa yang kita pelajari? Okay, daripada perbincangan tersebut, daripada kita melakukan perbincangan bersama rakan, bersama pensyarah, bersama rakan pembelajaran, daripada kita melihat aplikasi YouTube dan sebagainya. So, daripada situ kita dapat tahu dan kita dapat menjelaskan dan menerangkan semula apa yang kita pelajari. Seperti kita pelajari tentang emosi pelajar, tentang bagaimana kita nak hasilkan kit. Kemudian terhasillah kit pembelajaran. Daripada apa yang kita belajar, so kita dapat hasilkanlah kit untuk mengetahui bagaimana tahap emosi itu dan terhasillah satu kit pembelajaran. Kemudian dapat merancang strategi dan kaedah pengajaran masa kini. Okay, di mana sekarang kan abad 21. So kita dapat tahu bagaimana skop pembelajaran yang terkini dan kita dapat menggunakan dan merancang kaedah dan menggunakan pengajaran tersebut. Seterusnya, mari kita lihat pula hasil kit yang telah kami lakukan. Okey, ini merupakan kami telah melakukan dua kit yang kami telah hasilkan, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Jadi, saya akan tunjukkan pula cara penggunaan kit yang telah kami hasilkan. Tajuknya adalah dua suku kata terbuka. Ini adalah untuk segmen kedua. Seperti yang anda lihat, ini murid-murid perlu mengisi jawapan di ruangan kosong berdasarkan jawapan yang telah diberikan di bawah. Sebagai contoh, gambar telah menunjukkan gambar sudu. Jadi, murid perlu mengambil perkataan sin, wow, su dan tampal di ruang yang telah disediakan. Dan dal, wow, du. Okey, seterusnya gambar dadu. Murid perlu mengambil dal alif da,
Dalwau Du. Dan lakukanlah latihan ini sehingga siap. Tajuk untuk segmen ketiga adalah dua suku kata tertutup. Seperti yang anda lihat, murid boleh bermain sambil membuat latihan. Sebagai contoh, murid perlu mengambil kad yang berada di dalam kotak dan keluarkannya. Kemudian menyebut. Seperti yang contoh tu kenderaan di laut dan gambar juga telah disediakan untuk lebih memudahkan murid. Okey, gambar tersebut menunjukkan gambar bot. Jadi murid perlu mengambil kataan huruf-huruf yang telah disediakan kemudian menampal di ruang yang telah disediakan. Seperti ini. Dan diteruskan dengan yang lain. Disapu pada roti iaitu jam. Kemudian murid boleh memilih jawapan yang sedia ada dan padankan di ruang yang telah disediakan. Seperti ini. Dan diteruskan sehingga siap. Okey, mari kita lihat kompetisi pembelajaran bermakna 6C. Okey, mari kita lihat yang pertama, critical thinking, pemikiran kritis. Okey, kami dapat membina ilmu bermakna secara kolaboratif. Yang kedua, creativity. Okey, kami dapat menjalankan penyelesaian yang baharu bagi tugasan yang telah diberi. Yang ketiga, communication, komunikasi. Kami dapat meningkatkan pemahaman mengenai sesuatu perkara yang baharu. Okey, yang keempat, karakter iaitu sasya. Kami dapat meningkatkan disiplin dalam pengurusan masa. Yang kelima, citizenship, kewarganegaraan. Ini dapat meningkatkan kepekaan kami terhadap isu semasa. Jadi yang terakhir, collaboration iaitu kolaboratif. Iaitu kami dapat bekerjasama dalam proses untuk mencari maklumat.